Kita tengok latihan kita minggu lepas, sambungan ialah, saya rasa semua orang faham minggu lepas tu. Jadi kalau faham, hari ini kita sambung pada asma' mansubah. Okey, dha' asma' mansubah fil makanil khali minal jumal al-atiyah. Okey, mari kita jawab dulu. Satu soalan, saya bagi masa 1 minit. Jawab 3 soalan dulu. 57, 58, 59. Okey. Jawab tu awak boleh annotation. Kalau guna phone, tak tahulah, mungkin boleh. Request annotation. Jawab kat situ. 57. Okey, 58. Okey. Kita mula 57 dulu. Silakan. Awak boleh jawab kat situ. Boleh conteng je terus jawapan kat situ. Jawapan conteng kat 57. 57, Fariha Ahmad. Lepas tu ada syadidan. Fariha Ahmadu ada syadidan. Jadi apa jawapan di situ? Okay, silakan. Conteng kat situ. Conteng saja. Okey. Okey, Nur Muhammad conteng dulu kat situ. Cuba Nur Muhammad conteng jawapan. 57. Ashraf Hamdi 58. Cuba jawab. Request annotation. Jadi saya akan approve. Request lah. Conteng kat situ. Fariha Ahmad. Senang ni jawapan dia ni. Asma' mansubah, isim mansub. Ada berapa? Ada 13. Kan? Isim mansub ada 13. Okey. Ya, Ashraf Hamdi. Silakan. Ashraf dah request. Conteng. Kalau guna phone, conteng kat phone awak lah. Okey. Start annotating. Ya. Kita tengok jawapan Ashraf Hamdi. Dia kalau guna phone tu mungkin dia rumit sikit. Sebab dia kecil kan. Phone dia kecil. Kalau guna laptop tu mungkin dia besar sikit. Tapi tak apa. Anda semua dah tahu. Okey, itu jawapan dari Ashraf Hamdi. Okey, cuba baca Ashraf Hamdi jawapan awak. Istayqaza al-waladu. Istayqaza al-waladu min naumihi istayqazan. Okey. Istayqazan. Okey, betul? Boleh diterima jawapan tu walaupun sebenarnya ada jawapan lain sebenarnya. Tapi sebab tak boleh nak elak kan. Sebab bagi maf'ul mutlak, so maka sebab dia letak situ isim mansub. Isim mansub ada 13. Dan al-mansubat ada 13, al-maf'ul 6 sekawan. So istayqazan, istayqaza, yastayqizu, istiqazan, istif'alan.
istighfaran, istiqazan. So jadi istiqazan tu adalah maf'ul mutlak. Walaupun sebenarnya boleh juga kita jawab mubakkiran dengan maf'ulun fih atau sabahan. Istaiqaza al-waladu sabahan. Istaiqaza al-waladu min naumihi mubakkiran. Pun boleh. Jadi istiqazan juga boleh. Bangun daripada tidur sebangun-bangun. Okey. Nur Muhammad, silakan. Fariha Ahmad. Okey, Fariha Ahmad. Hello. Okey. Jawapan Nur Muhammad. Fariha Ahmad, ataupun tak nak tulis, kalau tak boleh tulis guna ni. Mic, open mic. Fariha Ahmad. Fariha Ahmad, Farhan Syadidan. Okey, Farhan Syadidan. So, betul juga Farhan Syadidan. So, contohnya kita tulis Farhan. Okay. Farhan Syadidan. Ahmad gembira sangat. Farhan Syadidan gembira sungguh-sungguh. Okey, so betul. Okey, sekarang 59 dan 60. 59 Hamdi, Ashraf Hamdi, 60 Muhammad. Silakan. Nak conteng boleh, nak guna mic boleh. Okey, 59 Hamdi. 60 Nur Muhammad. Mana-mana dulu pun tak apa. Oh, punya ada yang type kat sini. Saya tak nampak. Nur Muhammad type kat sini. Saya tak buka chatting tadi. Okey, silakan. Okey, kalau boleh kita kejar masa sikit. Kita mengejar masa sedikit. Sepatutnya satu soalan tu jawab seminit je. Satu soalan tu seminit saja. Kita jangan ambil masa lama. Okey, 59. Hamdi ada jawapan? Silakan. Tak dapat lah Ustaz. Anzuruhu, saya melihatnya. Okey, aku melihatnya. Walam, apa dia? Yauman. Salah. Okey. Boleh kalau kita kata yauman. Anzuruhu yauman. Aku melihatnya satu hari. Pada suatu hari. Okey. Ataupun kalau kita nak buat ayat lain, kita kata anzurhu al-yauma. Sama ada al-yauma. Kalau yauman, aku melihatnya pada suatu hari. Dan walam uqabilhu amsi, aku tak lihat dia semalam. Aku melihatnya pada suatu hari, tapi aku tak lihatnya semalam. So, dia punya makna tu macam tak apa-apa ngam sikit. Tapi boleh diterima tu yauman tu. Boleh diterima. Yang lebih baiknya, anzurhu al-yauma, aku melihatnya pada hari ini. Jadi al-yauma tu maf'ulun fih. Al-yauma maf'ulun fih. Walam uqabilu amsi, tapi semalam aku tak jumpa dia. Hari ni tengok dia, jumpa dia lah. Nampak dia hari ni, tapi semalam tak jumpa dia. Nampak ngam sikit kan. Tu beza antara al-yauma dengan yauman. Tu beza. So kalau kita kata al-yauma macam ni. Al-yauma.
Okay, so ini jadi maf'ulun fi. Kalimah-kalimah maf'ulun fi ni kan bila sebut isim mansub macam ni, so biasanya soalan tu dia akan soalan satu, contoh soalan satu dia buat maf'ul mutlak, soalan dua dia akan buat maf'ulun fi, soalan tiga dia buat macam maf'ul li ajli. Macam itulah dia punya target. Tapi kalau kita ada jawapan lain, tak ada masalah sebab jawapan soalan dia pun umum. Dha' asma'an mansubah. Dia letakkan isim-isim mansub. Isim mansub ada 13. Boleh lah. Maknanya isim mansub ada 13 so tak ada masalah. Pilih salah satu daripada 13 kan. Nyanyi je lah. Al-mansubat ada 13. Al-mafa'il sekawan. Maf'ul bih. Maf'ul lah. Macam tu. Maf'ul mutlak semua tu kan. Okey, silakan. Nur Muhammad 60. Nur Muhammad silakan. Apa jawapan Nur Muhammad? Okey. Nur Muhammad silakan. Alaina Ta'liman. fa'alaina ta'liman. Okey. Fa'alaina an nata'allama al-Quran. Kalau ta'liman, tengok dia ada keyword sebenarnya sini ni. Tengok, an nata'allama. Dia ada nata'allama. Kalau kita kata ta'liman, kalau dia sebut sini an nu'allima, kita mengajar Quran. Beza ta'allama belajar Quran. Nata'allamu kita belajar Quran. Allama mengajar. Nu'allimu kita mengajar. So di sini an nata'allama al-Quran. Maka fa'alaina maka wajiblah kepada kita an nata'allama belajar al-Quran. Jadi nak guna masdar, nak guna maf'ul mutlak kan? Nak kata maf'ul mutlak tadi kan. Jadi nata'allama dia berasal pada ta'allam. So apa masdar dia untuk jadikan dia maf'ul mutlak di situ? Kalau ta'liman mengajar, sekarang ni dia belajar. Ta'allama masdar dia apa? Ta'allum. Masdar dia apa? Ta'alluman. Okey. So memang biasa ramai orang keliru. Ta'allama dengan allama. Biasa ramai pelajar keliru. Jadi itu normal lah. Sikit-sikit tu. Jadi jawapan dia sini ialah ta'alluman. Ta'alluman. Boleh ke ta'liman? Tak boleh. Dalam ayat ni tak boleh. Okey, ta'alluman. Okey, ta'alluman jadan. Maka adalah kita belajar Al-Quran sebagai belajar yang sungguh-sungguh. Jadan. Okey, 61. Hamdi, Ashraf Hamdi. 61. Dan 62 Nur Muhammad. Okey, 63 Fahrin. Type je. Tak payah guna mic Fahrin. Mic dia rosak. Okey, chatting. Ya, Yafrah. Silakan. Ini biasa latihan awal-awal ni memang kita tak ada idea. Itu saya tahu. Saya sikit maklum. Peringkat awal latihan, 100 soalan pertama biasanya pelajar akan menghadapi masalah kurang idea. Sebab apa? Sebab apa kurang idea? Sebab awak tak pernah jumpa soalan-soalan tu. Dan awak kurang latihan buat. Sebab awak kurang buat latihan kat rumah atau kat sekolah. Memanglah. Jadi sekarang ni memang target kita 440 soalan ni supaya kita dah terbiasa dengan soalan, bentuk-bentuk soalan, dan bila dapat soalan nanti senang jawab sebab kebanyakan soalan tu, kebanyakan bentuk-bentuk soalan tu kita dah pernah jawab. So kita akan ada lebih idea dan idea datang lebih cepat dalam exam SPM nanti insyaAllah. Okey, 61 Hamdi, silakan. Yafrahu al-faizu wa ya'khuzu al-qimatu.
wa ya'khudhu. Awak guna ataf di situ. Dia nak isim. Hamdi. Rasa tak dia nak asma'an. Asma'. Awak bagi tu fa'il, af'an. Dia nak asma'an mansubah. So mesti bagi isim. Ini sebenarnya dalam tajuk, dia ada tajuk ni sebenarnya. Dalam tajuk mansubat ni, al-mansubat ada 13. Ini termasuk dalam tajuk apa? Maf'ulun ma'ah. Dia termasuk dalam tajuk maf'ulun ma'ah. Waw di situ adalah wawul ma'iyah. Wahadiyatahu. Apa dia? Wahadiyatahu. Wahadiyata lah sebab dia mansub kan. Wahadiyatahu yafrah al-faizu wahadiyatahu al-qayyimah. Faiz gembira bersama dengan hadiahnya yang berharga, bernilai. Jadi jawapan dia tulisan merah sikit. Hadiyatahu. Okay. So jawapannya adalah wahadiyatahu. Okay, kemudian Nur Muhammad. Wahadiyatahu al-qayyimah tu mana? Faiz pemenang. Faiz tu pemenang. Pemenang itu gembira bersama dengan hadiahnya yang bernilai. Mahal tu hadiah-hadiah tu. Okay. Barulah jadi isim mansub. Jadi silap saya masuk waw. Waw ni tak boleh tulis sebab dah waw dah ada. Hadiah dah saja. Okay, Nur Muhammad, satuqimu usrah Khalid. Satuqimu usratu Khalid haflan. Memang mencabar sikit yang soalan. Memang mencabar sikit. Keluarga Khalid akan mengadakan haflan, satu sambutan seremoni lah. Linajahihi, kerana kejayaannya. So nak letak apa sih? Majalisu. Haflan majalisan. Majalis. Haflan tu dah majlis dah maksudnya. Bukan su. Apa dia? Haflan. Majlis. Majlis apa? Takriman. Kalau Syukran. okey. Kita nak majlis kesyukuran kan? Okey. Satu qimu usrat Khalid haflan. Satu haflah. Sama ada kalau kita letak macam Ashraf jawab tadi tu, takriman linajahihi, sebagai memuliakan. Takriman tu menjadi maf'ul li ajli. Boleh digunakan. Ataupun kita guna majlis kesyukuran, kita letak sifat di situ. Dia ada pilihan. Nak letak sifat pun boleh, nak letak sebagai maf'ul li ajli pun boleh. Contohnya sini kita kata nak letak majlis kesyukuran, majlis penghargaan. Kalau haflan kesyukuran awak kena buat syukrian ataupun takdirian. Haflan takdirian. Majlis penghargaan. Contohnya majlis penghargaan. Warga dia nak buat majlis penghargaan untuk dia. Kumpul ramai-ramai anak beranak dia. Lepas tu belanja KFC. Ataupun syukrian. Syukrian pun boleh. Kesyukuran lah. Ataupun itu tak na'at. Itu maksudnya takdirian di situ mana kita nyarap na'at. Na'at kepada haflan. Na'at ataupun sifat. Sama. Okay. So, satu qimu usut Khalid haflan takdirian linajahi. So di sini dia bukan ada satu jawapan yang kata apa? Yang satu jawapan. Dia ada banyak jawapan yang boleh. Selagi mana tidak keluar daripada kehendak soalan. Soalan nak asma'an mansubah. Si mansub. Alright. Okay. 63. Faham setakat ni? Ada soalan? 63 silakan Fahrin. Chatting je. Mak rosak guna chatting. An-nasihata yasma' at-tullab an-nasihah ustazahum. Okey, kalimah nasihah tu betul kalimah nasihat tu. Cuma sekarang ni kena buang alif lam. Kenapa? Okey, kalau tak buang alif lam dia salah kerana dia mudhaf.
Jadi bila kita buang alif lam, dia jadi mudhaf. Jadi bila dia jadi mudhaf memang tak boleh ada alif lam lah. Nasihat ustazihim. Pelajar mendengar nasihat ustaz mereka. So nasihat tu kena buang alif lam. Ustazihim tu mudhafun ilaih. Ustazi mudhafun ilaih. So nasihata ustazihim. Nasihat ustaz mereka. Okay? Faham? So nasihat ni kalau kita i'rab, apa dia tak tanya i'rab. Dia adalah maf'ulun bih. Dia hanyalah maf'ulun bih sahaja. So cukuplah maf'ulun bih. Ada sifat, ada maf'ul ajli, ada maf'ulun fi, ada semua maf'ul ada kat situ. Itulah tujuan dia. Nak suruh kita biasa dengan soalan-soalan tu. Bentuk-bentuk soalan. Dalam biasa kita tak tahu bentuk dia macam mana. Tapi kalau kita pernah jumpa bentuk-bentuk ni, maka kalau keluar lagi bentuk macam ni, kita ada idea. Dan ada tips, bukan setakat idea. Kita ada tip nak jawab. Macam mana cara nak jawab. Okay, faham? Alright. Sekarang 64. 64 Nur Muhammad. 65 Ashraf Hamdi. 66 Fahrin. Tak nampak lagi. Ni 66. Okey, ini 66. Okey, 65 tu 64. Dia nak a'rif kalimah tahtaha khattun fil jumal al-atiyah. I'rab kalimah yang bergaris dalam jumlah berikut. I'rab sahaja. I'rab lah. Saya bagi 1 minit. Lepas tu buka mic. Dah siap buka mic. Yang Fahrin tak nampak, nanti saya kecilkan sikit. Okey. Nampaklah semua. Okey. 1 minit seorang. Lepas tu jawab guna mic boleh, annotation pun boleh. Silakan. Nak jawab. Silakan. 64 64. Aerob tu maksudnya 5 soalan scan ke apa? Guna yang ni guna kalau dalam SPM kita tak tulis ada 5 soalan scan. Yang ni guna kaedah biasa. Okey. Guna 5 soalan scan dulu pun tak apa. Bateri nak habis. 5 soalan scan. Okey. Jawab. Fi'il. Okey. Fi'il majzum. La. Fi'il majzum la. La apa? Kemudian La apa? kasrah. La apa? Lamul amri. La nahiyah. Okey, la nahiyah. La nahiyah. Kasrah. Mufrad. Kasrah. Ni. Saktah. Apa nama pada? Apa dia? Saktah. Semula. 5 soalan scan. Apa nama tu? Fi'il. Okey. Majzum. La nahiyah. La nahiyah, okey. Sukun. Okey. Mufrad. Okey, betul. 5 dari segi 5 soalan scan-nya dah betul. Maksudnya tapi itu yang wajib kita tahu. Tidak semua benda tu kita tulis dalam kan, tidak wajib tulis. So yang wajib tulisnya macam mana? La taksan. Fi'il mudhari'. Fi'ilul mudhari' majzum bisukun. Bisukun. Dalam kaedah bila sukun. Dia kena bila. Wa alamatu jazmihi as-sukun.
As-sukun. Oh. Ha, Oh, bila wa alamatul ijaz. ha, Okay. saya tulis cara bagaimana format untuk lam untuk pelajar lam. Pelajar lam dia lain sikit dengan pelajar bahasa Arab yang satu lagi yang biasa tu. So kalau Arab dia fi'lun mudhari' majzum bila an-nahiyah. La, kalau la ni kena sebut sikit an-nahiyah sebab dia la ni ada banyak. La nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun az-zahirah. Sukun az-zahirah. Contohlah jawapan dia. Fi'lun mudhari' majzum bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun az-zahirah. Okey. Okey, settle. Okey, 65. Hamdi. Silakan. Salin jawapan tu. 65. Fi'lun mudhari'un marfu' bila. Ada ke marfu' bila? Kalau rujuk jar wajif, kalau rujuk jar wajif macam mana cakap? Fi'l mudhari' marfu'. Kenapa dia marfu'? Khalim minal awamil kan? Tapi untuk marfu' dalam i'rab, dalam periksa kita tak tulis marfu' bi khalim minal awamil, kita tak tulis bi khalim minal awamil macam ni. Untuk marfu' ni dia ringkas lagi. Fi'l mudhari' marfu'un bid dhammah. Terus macam tu. Habis? Dia ringkas. Tapi sebenarnya kenapa dia marfu'? Kalau soalan scan nombor 3 tu khalim minal awamil. Tapi kita tak tulis dalam periksa khalim minal awamil tu. Cuma kena tahu. Kalau tak tahu tak ada jawab. Okey. Kenapa bukan la tu? La tu bukan la nahiyah. La tu adalah la an-nafiyah. La an-nafiyah. Okey. La an-nafiyah. La an-nafiyah ni dia tidak ada fungsi untuk mengubah i'rab. Dia tak ada fungsi untuk ubah jadi marfu' ke majzum ke. Dia tak ada. Dia tidak berfungsi demikian. Jadi la an-nafiyah ni kita tak sebutlah sebab dia pun tak ada fungsi. Kita hanya sebut fi'l mudhari' marfu' bid dhammah. Jadi sebenarnya ini antara sebab kenapa dalam i'rab bahasa Arab ni pelajar banyak yang keliru. Kerana ada kadang-kadang sebut, ada kadang-kadang tak sebut. Cuma tadi sebut kan majzum bila sebut la sebab dia. Majzum dengan sebab ada la nahiyah. Tapi bila marfu' tak sebut pula. Nampak? So tidak konsisten. Ketidakkonsistenan dalam i'rab menjadikan pelajar keliru. Nak kata salah i'rab ke salah pelajar saya pun tak tahu. Saya pun tak erti nak cakap macam tu. Okey. Tapi apa yang saya buat 5 soalan scan tu, kaedah 5 soalan scan itu supaya jawapan kita konsisten. Konsisten. Kalau sebab, ini sebab dia. Soalan nombor 3 mesti kita sebut sebab. Soalan nombor 4 mesti sebut bagaimana dia, dengan apa dia dengan apa dia marfu' ke. Soalan kelima, kenapa? Supaya dia konsisten. Itu sahaja yang saya buat dalam kaedah 5 soalan scan. Supaya jawapan tu konsisten. Tidaklah pelajar keliru. Okey. Itu tujuan asal dia. Jadi dalam konteks soalan ni, kita hanya sebut yanfa'u fi'l mudhari' marfu' bid dhammah. Habis itu.
Cuma kita sendiri kena tahulah kenapa dia marfu' tu, sebab khalin minal awamil. Habis tu la bukan awamil dia. La itu adalah la an-nafiyah. Tidak menjadikan apa-apa, tak mengubah apa-apa. Hanya la nahiyah saja menjadikan dia majzum. Faham? Faham? Okey, faham kan? Hello? Apa? Faham Okey. Mudah aja. Bukan susah sangat pun. Yang saya tak tulis lah sebab mudah aja biasa tulis. Okey, 66 Faharin. I'rab yang ni Faharin. Bukan yang biru tu, i'rab yang ni. Khalaqtu. Dharni wa man khalaqtu wahida. فعل مضارع مرفوع بالضمة. فعل مضارع ke khalaqtu. Fi'il mudhari' ke tu? Ya, fi'il madhi. So macam mana i'rab dia fi'il madhi? Okay. Macam mana i'rab dia Farid? Kalau fi'il madhi dia mabni kan? Fi'il madhin mabniyun. Macam mana i'rab dia? Kalau fi'il madhi ni i'rab dia mudah aja, lagi mudah sebab dia mabni. Tak payah fikir-fikir lah. Tak payah fikir. Sebab apa? Dia kata khalaqtu fi'il madhin mabniyun ala sikit lagi. Betul dah tu? Betul tu Farin? Fi'il madhin mabniyun ala apa? Khalaqtu. Ala sukun ke ala dhammah? Ala tengok pada qaf, huruf asal dia sebelum dhamir. Fi'il madhi mabniun ala sukun. Khalaqtu fi'il madhi mabni ala sukun. Kita tengok qaf, jangan tengok ta tu. Ta tu dhamir. Ya, aku. Aku. Qaf jadi qaf dia yang asal dia. Khalaqtu fi'il madhi mabni ala sukun. So itu jawapannya. Faham? Okey. So, kita dah sampai masa rehat sekejap. Kita akan berehat 3 minit. Sebab ni, faham Kita rehat 3 minit, lepas tu kita sambung dengan soalan yang berikutnya, 67, 68 dan seterusnya 69. Okay, saya bagi awak tengok dulu. Lepas tu, sambil-sambil rehat tu, awak boleh tengok sini. Tu. 67, 68, 69. Selepas ini. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. 3 minit lagi masuk ya. Ya, 3 minit lagi masuk. Boleh minum air dulu. Kita tandas. Jangan makan nasi sudah.